Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Asy-Syafa'ah pada hari ini? Semuanya sihat? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, kan? So, macam mana kita minggu lepas perbincangan berkenaan dengan keutamaan iman dan Islam? Dapat ikuti pengajian tersebut? Faham ya? Saya harap semuanya faham berkenaan apa yang dah kita bincangkan tentang keimanan dan juga keislaman yang ada pada diri kita sebagai seorang muslimah. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu hadis ketiga kita di dalam kitab kita yang baru. Jangan lupa ya, kita bincangkan kitab ini. Sampai terangkat dah tu. Kita bincangkan kitab ini. Okey? Bukan kitab yang lama ya. Maknanya kita dah tukar kitab kita. Baik, jadi pagi ini kita akan membincangkan berkenaan dengan hadis kita yang ketiga. Okey, hadis kita yang ketiga, kalau dalam kitabnya di situ, muka surat ataupun halaman 45, dalam kitabnya dia letak tajuk Bai'at Wanita. Ya, Bai'at Wanita. Jadi, boleh buka muka surat 45, kemudian cari tajuk Bai'at Wanita. Itu hadis kita yang ketiga. Okey, dalam kitab ini yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik. Jadi, tapi kalau dalam slide Ustazah di sini, di skrin kita kan, kita letak apa? Janji setia kaum wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji setia kaum wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah perjanjian ataupun janji setia ataupun baiat? Baiat tu maksud janji setia lah ya, yang diberikan oleh para wanita ya pada masa itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan baca hadis berkenaan dengan baiat wanita itu tadi. Baik. So kita lihat begini. Ada sebuah hadis, okey? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh tak silap saya Imam An-Nasa'i. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Cuba lihat. Hadis ini daripada Umaymah. Ya, kalau lihat di kitab kita pun begitu. Umaymah binti Ruqayqah radhiyallahu anhuma. Okey, Umaymah binti Ruqayqah. Di sini maknanya dalam hadis ini dia Umaymah nak sebut Ruqayqah pula. Umaymah yang menceritakan apa yang berlaku semasa beliau dan wanita-wanita yang lain datang untuk menyatakan taat setia mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini cerita yang disebutkan oleh Umaymah. Yang mana beliau kata gini, qalat, dia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari nubayi'uhu. Dalam kitab kita dia sedikit beza, tapi tak ada masalah ya. Boleh sahaja, jangan risau. Ada sedikit penambahan sana sikit lah. Sebab saya nak cari yang tepat-tepat pun tak apalah, sebab boleh dia menjadi penguat kepada apa yang ada dalam kitab kita. Tapi sama cerita dia, tidak menjadi masalah. Okey, kalau dalam kitab dia terus ataitu Rasulullah, tapi di sini ataitun nabiyya. Baik, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin minal ansari nubayi'uhu. Faqulna ya Rasulullah nubayi'uka ala alla nusyrika billahi syai'a wala nasriqa wala nazniya wala na'tiya bibuhtanin naftarihi baina aydina wa arjulina
ولا نعصيك في معروف قال فيما استطعتن وأطقتن فيما استطعتن وأطقتن. Kalau dalam kitab وأطعتن, okay, dua-dua boleh, tak ada banyak masalah. Okay, jangan risau. Saya bimbang nanti orang kata mana satu betul ni, jangan risau, dua-dua okey. Okay. Qalat, mereka pun kata kepada Nabi, qulna Allahu wa rasuluhu arhamu bina, halumma nubayi'uka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihu nisaa, innama qawli limi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahidah. Okey? Boleh faham? Ustazah tak baca lagi terjemahan, macam nak faham Ustazah? Yelah. So, kita nak baca lah terjemahannya ya. Buka terjemahan kita di halaman yang berikutnya, iaitu halaman 46. Okay, hadisnya dalam kitab terdapat pada halaman 45. Kita akan baca terjemahannya pada halaman 46. Baik. Maksud pada hadis ini. Umaymah binti Ruqayqah bahawa dia berkata, dari Umaymah binti Ruqayqah bahawa dia berkata, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita di kalangan Ansar untuk membai'ahnya. Tadi saya sebut apa? Bai'ah adalah menyatakan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini dia bersama dengan beberapa wanita di kalangan Ansar. Wanita di kalangan Ansar maknanya penduduk tetap Madinah. Okey, kalau muhajir ni hilang. Kalau muhajir maknanya yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau Ansar penduduk tetap Madinah. Jadi Ruqayqah dia sebenarnya tidak sendirian, kan? Dalam peristiwa ini dia tidak sendirian. Dalam peristiwa ini dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa wanita di kalangan Ansar untuk membai'ah, untuk menyatakan taat setia mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang mereka ucapkan kepada Nabi? Kami katakan ya, bukan katakan silap type. Kami katakan, wahai Rasulullah, kami membai'ahmu untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta yang kami ada-adakan antara tangan dan kaki kami, dan tidak menderhakaimu dalam hal kebaikan. Umaymah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh wanita-wanita ini, kemudian setelah baginda mendengar apa yang diucapkan oleh wanita itu kan, apa kata Nabi? Menurut kemampuan dan ketaatan kalian. Jadi Umaymah berkata, kemudian kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih menyayangi kami daripada diri kami sendiri. Kemarilah wahai Rasulullah, kami akan membai'ahmu. Maknanya mereka nak bai'ah Nabi sebagaimana orang lelaki bai'ah. Dalam peristiwa bai'ah, bila orang lelaki datang untuk membai'ah Nabi, mereka akan bersalaman dengan Nabi. Jadi para wanita ini, mereka ingat caranya juga sama. Tapi bila mereka ni nak membai'ah Nabi untuk salam Nabi tadi kan, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi kata gini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak berjabat tangan wanita. Nabi tidak bersalaman dengan wanita. Sesungguhnya perkataanku untuk 100 wanita sebagaimana perkataanku untuk satu orang wanita. Okey, jadi hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, status hadisnya adalah sahih. Ya, status hadisnya adalah sahih. Jadi kita lihat begini. Dalam hadis ini yang ingin kita kupaskan sebenarnya ialah berkaitan dengan pengisian janji setia kaum wanita, okay, yang telah mereka ucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah yang mereka ucapkan tadi kan pengisiannya? Kalau kita lihat dalam hadis tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 okay, perkara yang mereka ucapkan kepada Nabi, iaitu mereka janji untuk tidak syirik, tidak mencuri,
tidak berzina, tidak berdusta, tidak buat perkara jahat. Okey, tidak buat perkara jahat. Kalau dalam kitab, apa dia kata? Mana tadi? La na'siyata fi ma'rufin. Kami tidak mengingkarimu ataupun tidak mendurhakaimu dalam hal-hal kebaikan. Di situ kalau saya nak terjemahkan dengan perkataan yang lain, tidak buat perkara jahat. Maknanya bila apa yang Nabi SAW perintahkan berkenaan dengan perkara yang baik, maka itulah yang kami buat. Jadi kami tidak akan menderhakai Nabi. Maknanya kalau kita derhaka Nabi, maknanya dalam hal kebaikan, maknanya kita buat perkara yang jahat. So ada 5. Ada 5 perkara yang mereka sebutkan di sini. Baik muslimah, apa yang berlaku dalam peristiwa ini yang diceritakan oleh Umaymah itu tadi, kita dapati ada ayat Al-Quran yang menyokong peristiwa ini, iaitu kita boleh rujuk dalam surah Al-Mumtahanah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menerima bai'ah mereka itu tadi kan. Di sini, cuba ya muslimah, buka Al-Qurannya, buka surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-12. Di situ, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Apa maksudnya di sini? Wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah pengampunan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi di sini muslimah jelas kita lihat apa yang berlaku yang diceritakan oleh Umaymah itu tadi telah Allah Subhanahu wa taala rekodkan di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12. Jadi dalam ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi supaya apa? Menerima pengakuan taat setia mereka dan meminta supaya Nabi SAW memohonkan keampunan untuk mereka. Sebab tu Allah kata apa? Wastaghfir lahunna. Mohonlah kepada Allah supaya mengampuni dosa mereka. Jadi Allah Subhanahu ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Baik, hal ini juga ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain. Okay, ada beberapa hadis, sebenarnya ada banyak yang muslimah berkenaan dengan perjanjian ataupun taat setia ini. Ada direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad Ibn Hanbal contohnya. Dan bagi saya setiap riwayat itu menceritakan berkenaan, ada yang menceritakan berkenaan dengan orang lelaki yang datang berjumpa dengan Nabi untuk berbai'ah, dan ada yang menceritakan berkenaan dengan wanita. Cuma dalam hadis kita ini ia berkenaan dengan taat setia yang diungkapkan oleh para wanita di hadapan Nabi SAW. Namun kita tidak boleh mengenepikan peristiwa di kalangan lelaki yang datang kepada Nabi SAW untuk mengucapkan taat setia mereka kepada Nabi. Jadi di sini saya datangkan dengan satu contoh berkenaan dengan hal yang sama, tetapi berlaku kepada lelaki. Cuma di sini muslimah, kita lihat dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan ganjaran orang yang tetap berada pada kesetiaannya terhadap apa yang mereka ucapkan. Dan Nabi SAW juga menyebutkan berkenaan dengan apakah balasan untuk mereka yang tidak menepati taat setia yang telah mereka ucapkan di hadapan Nabi SAW. Jadi hadisnya di sini, hadisnya disebutkan begini. Hadis ini daripada Ubadah ibn As-Samit. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. Jadi dalam hadis ini dia ada sedikit perbezaan. Di sini secara jelas dalam hadisnya kita dapati setelah berlakunya bai'ah itu tadi, yang mana hal ini diceritakan oleh siapa tadi, Ubadah Ibn As-Samit. Dia kata Nabi memberikan peringatan kepada mereka supaya berpegang teguh dengan taat setia yang mereka ungkapkan di hadapan Nabi itu tadi. Kerana Nabi SAW ni, kalau kita lihat kepada maksudnya di sini, Nabi SAW nak terus pergi kepada yang warna biru tu ya, Muslimah. Okay, kita fokus kepada yang warna biru dalam slide kita ini. Ya, sebab yang di atas itu sama saja sebagaimana yang dah kita baca pada hadis yang lepas dan juga yang terdapat pada ayat Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Jadi cuba fokus pada yang warna biru. Di sini ada ganjaran dan juga balasan yang Nabi SAW sebutkan kepada mereka yang taat, yang berpegang kepada taat setia itu tadi, bai'ah itu tadi, dan juga kepada mereka yang melanggar bai'ah tersebut. Apa kata Nabi? Maka siapa di antara kalian memenuhi bai'ahnya, maknanya siapa yang betul-betul dia pegang kepada janjinya tadi, kata tak syirikkan Allah, kemudian tak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, tidak mengada-ngadakan kebohongan kan, kemudian tidak membangkang dalam perkara yang makruf, sentiasa buat perkara yang baik, tidak bangkang apa yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka, maka di sini apa kata Nabi? Ganjarannya berada di sisi Allah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Kemudian, dan siapa yang Allah, dan siapa melanggar janjinya, okey, Nabi kata, tapi kalau siapa yang melanggar janjinya itu tadi kata tidak mahu menyekutukan Allah, tapi menyekutukan Allah sebaliknya. Okey, tadi kata tidak mahu mencuri, tapi dia mencuri, dan seterusnya. Jadi Nabi kata apa? Maka Allah menghukumnya di dunia, maka yang demikian sebagai kafarah dosanya. Dan siapa yang Allah tutupi ataupun Allah biarkan, Allah tak hukum dia di dunia, maka yang demikian terserah Allah. Jika berkehendak dia akan menyiksanya, dan jika berkehendak dia akan mengampuninya. Okay, kalau kita rujuk kepada hadis-hadis yang lain ya Muslimah, maksud Allah menghukumnya di dunia ialah begini. Perkara-perkara yang disebutkannya di atas itu tadi, iaitu berkenaan dengan mencuri, berzina, membunuh, kan, semua itu dia ada hukumnya dalam agama kita. Contoh paling mudah, dalam agama kita, orang yang mencuri kena hukum potong tangan. Orang yang berzina dihukum rejam sampai mati ataupun disebat. Jadi di sini Nabi kata, siapa yang melanggar perjanjiannya kemudian dia mendapat hukuman itu tadi di dunia, maka demikian sebagai kafarah dosanya, menyucikanlah dosanya. Dan siapa yang Allah tutupi, sebab ada di kalangan kita yang memang tidak terkena dengan hukuman-hukuman itu tadi kan. Contohlah orang yang memang sebuah tempat ataupun sebuah negara yang tidak mengamalkan hukum-hukum Islam. Jadi sebab kita kalau nak buat hukum hudud, hukum kisos ini, dia tak boleh individually ya Muslimah. Kena ingat tu, mungkin banyak kali dah Ustazah pesan dalam kuliah, hal-hal berkaitan dengan hukum-hukum jenayah ini, ia adalah dilakukan ataupun ia dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang ada hakimnya yang melaksanakan dan menetapkan keputusan. Jadi kita jangan pandai-pandai buat sendiri pula dekat rumah. Okey, so hal ini ialah berkaitan dengan ada waktunya. Okey, hal ini ada waktunya Allah Subhanahu Wa Taala menutupinya, membiarkannya. Maka dalam hal itu Nabi kata apa? Terserah kepada Allah. Jika Allah hendak, Allah akan menyiksanya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Jadi kita pun
serahkan sahaja hal itu kepada Allah. Namun yang penting di sini muslimah, apa yang ingin saya tekankan ialah berkenaan dengan isi pengisian yang ada ataupun intipati daripada perjanjian taat setia yang diungkapkan oleh para wanita itu tadi. Namun kalau kita lihat kepada hadis yang lain, hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau kita lihat pada hadis yang lain, kita dapati ada 6 perkara juga yang disebut oleh di kalangan lelaki. Hadis ini masih lagi diceritakan oleh Ubadah ibn Samit, yang mana ada ungkapan kata kama akhaza 'ala nisa'i sittan. Okey, lalu apa kata Nabi? Faman asaba minkum minhunna haddan fa'ujjila lahu uqubatuhu fahuwa kaffaratuhu wa in ukhira anhu fa amruhu ila Allah ta'ala in syaa'a 'azzabahu wa in syaa'a rahimah. Dia sama sebagaimana hadis kita yang baru tadi saya bacakan tadi. Cuma okey, bila kita rujuk kepada hadis-hadis, sebab tadi kan Ustaz dah sebutkan ada banyak hadis yang menceritakan berkenaan dengan bai'ah. Okey, ada banyak hadis yang menceritakan berkenaan dengan bai'ah, dan dalam banyak-banyak hadis itu pula kita dapati isi ataupun intipati daripada bai'ah yang mereka ucapkan di hadapan Nabi ada sedikit perbezaan. Okay, ada perbezaan. Contoh kalau kita lihat dalam hadis ini yang baru saya baca ni sini kan, kita ada berkenaan dengan wala taqtulu auladakum wala ya'di ba'dukum ba'da. Okey, apa maksudnya? Iaitu Nabi kata jangan membunuh mereka, janji setianya jangan membunuh anak-anak kalian, dan janganlah sebahagian dari kalian memutus hubungan dengan sebahagian yang lain. Yang mana kita dapati nombor 4 dan nombor 5 ini tidak ada. Okey, nombor 4 dan nombor 5 itu tidak ada dalam perjanjian yang kita baca pada hadis kita dalam kitab. Sebab kalau kita rujuk dalam kitab kita, perjanjiannya tidak ada menyebutkan berkenaan dengan membunuh anak, dan juga tidak ada menyebutkan berkenaan dengan apa tadi? Tidak ada menyebutkan berkenaan dengan menzalimi antara satu dan yang lain, bermusuhan antara satu dan yang lain, itu tidak ada. Tapi adakah itu menjadi masalah? Ada mana yang satu betul, ada yang mana satu betul, ada yang dibunuh ke membunuh anak yang betul ataupun yang tak ada. So di situ kita nak buat begini. Sebenarnya ada banyak taat setia ataupun bai'ah yang diucapkan, dan pada hari ini, pada pagi ini, saya lebih cenderung untuk menggabungkan semua yang ada, tapi yang saya nyatakan di slide kita saja, sebab ada juga bila saya rujuk di dalam hadis yang lain ada menyebutkan berkenaan dengan jangan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tadi kita tak sebut berkenaan dengan hal itu. Baik, cuma di sini kalau kita lihat ada 7 atau lebih perkara. Okey, ada 7 atau lebih perkara yang dijanji setiakan, tidak kira sama ada lelaki ataupun wanita, di hadapan Nabi. Okey, kalau dalam buku kita hanya yang warna biru sahaja. Jelas ya muslimah, jangan confuse ya, saya tak nak confuse, sebab tu saya warnakan di situ. Kalau pengisian berkenaan dengan janji setia itu tadi yang terdapat dalam kitab kita hanya yang warna biru, tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, dan tidak buat perkara jahat. Tetapi bila kita rujuk, contohnya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mumtahanah, ada berkenaan dengan larangan membunuh anak-anak mereka. Betul tak? Cuba rujuk balik. Ada di situ ayat Al-Qurannya, okay, yang menyebutkan bahawa mereka, wanita-wanita ini, Allah kata mereka janji tidak akan yaqtulna auladahunna wala yaqtulna auladahunna, yang mana mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Okey,
Dan bila kita rujuk pada hadis yang sebelumnya tadi, sebelum saya buka pada slide ini, kita ada juga ungkapan kata ataupun janji setia yang disebutkan tidak memutuskan hubungan antara satu dan yang lain. Bahkan kalau ada dalam hadis yang lain menyebutkan mereka janji kepada Nabi tidak akan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah. So di situ, sebab tu tadi saya kata ada 7 atau lebih perkara yang dijanji setiakan oleh lelaki dan wanita di hadapan Nabi SAW. Jadi ada banyak perkara. Yang pentingnya ya, ketujuh-tujuh perkara ini adalah hal yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Okey, jadi jangan confuse, jangan keliru. Jangan pula kita kata, oh hadis ni salah lah, tak sama dengan kitab kita. Bukan gitu. Ya, bukan begitu. Kalau kita jumpa hadis-hadis yang lain, jangan pula kita kata, salah lah, gini Surah Sakinah baca dekat dalam kitab kita, tak ada pun pasal dia kata membunuh anak. Tapi kenapa pula dalam hadis kita buka kitab lain contohnya, kita buka kitab lain, kenapa pula dalam kitab ni ada cakap pasal bunuh anak? Sebenarnya tak salah. Kita boleh gabungkan. Jadi kita boleh gabungkan sahaja. Tidak menjadi masalah, tidak jadi isu. So jangan pening-pening, jangan keliru dan sebagainya. Apa yang tadi yang Ustazah bincangkan daripada awal sampai akhir itu tadi kan, dengan mendatangkan hadis-hadis yang lain, ia adalah sebagai perbandingan. Dan lebih penting untuk menguatkan lagi peristiwa yang berlaku yang diceritakan oleh Umaymah binti Ruqayyah itu tadi kan, berkenaan dengan baiat yang berlaku di kalangan wanita. Okey, so itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita belum habis ya perbincangan berkenaan dengan hadis ini. Ada panjang lagi yang ingin Ustazah jelaskan, cuma tak boleh untuk kita habiskan dalam masa yang terhad ini. Untuk sesi yang pertama ini, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, pada bahagian kita yang kedua, untuk kita membincangkan setiap intipati ataupun setiap konten, setiap pengisian yang ada di dalam hadis itu tadi. Apakah yang dimaksudkan tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak memutuskan hubungan, okey, dan tidak dan tidak berdusta, dan tidak mengingkari kebaikan-kebaikan ataupun tidak mengingkari perkara-perkara baik yang Nabi SAW perintahkan kepada mereka. Jadi setiap satu apa yang diucapkan ataupun bai'ah yang diberikan kepada Nabi SAW itu tadi, yang mereka janji untuk ditaat setiakan kepada Nabi, kita akan bincangkan. Okey, kita akan bincangkan satu persatu supaya kita faham. Supaya kita faham sebagai seorang muslimah, apakah perkara-perkara yang menjadi perjanjian taat setia kaum wanita pada masa itu dengan Nabi SAW. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama, di tempat yang sama. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.